Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfaruju bihi al-kurab wa tukhda bihi al-hawaish وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله لا شريك له. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم يسر أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. Alhamdulillah, kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita melaksanakan ibadat fardu seberjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikat pertalian di antara hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan mengisi kekosongan jiwa kita dengan beberapa hadis berkaitan dengan 40 hadis peristiwa akhir zaman, iaitulah di antaranya tanda-tanda kiamat yang kecil yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Fahmi Zamzam. Wa qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daril amin. Pada pagi ini kita masuk kepada hadis yang ke-14, muka surat 37. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nas zamanun la yaslamu li dinin dinuhu illa man haraba bi dinihi min shahiqin illa shahiqin wa min hujrin ila hujrin fa in kana dhalika kadhalika lam tunalil ma'ishatu illa bisakhatillah fa idza kana dhalika kadhalik kana halakul rajuli ala yaday zawjatihi wa waladihi fa in lam yakun lahu zawjatun wala waladun kana halakuhu ala yadil abawayhi fa in lam yakun lahu أبوان كان حلاكه على يد قرابته أو الجيران. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يعيرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها نفسه. رواه البيهقي. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya kecuali bila dia lari membawa agamanya dari puncak satu gunung ke puncak gunung yang lain, dan dari satu gua ke gua yang lain. Dan apabila zaman itu telah tiba, maka segala mata pencarian, yakni pendapatan hidup, tidak dapat diperolehi kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah dari sebab dia mengikuti kehendak isteri dan anak-anaknya. Kalau ia tidak memiliki isteri dan anak, maka kebiasaannya dari sebab mengikuti kehendak kedua orang tuanya. Dan jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak
keluarganya atau dari sebab mengikuti kehendak jirannya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau ini, yakni kebinasaan seseorang kerana mengikut kehendak isteri atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya atau jirannya? Lalu Nabi SAW menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya, maka ketika itu lalu ia terpaksa menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Hadis Baihaqi. Baik. Dalam hadis ini diriwayat daripada Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah. Dan siapa yang tak kenal dengan Abu Hurairah, iaitu di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dan disebut kata ketika mana dia datang dengan Nabi SAW, Nabi tanya dia, siapa dia? Maka dia jawab, Abdul Syam, nama aku ni Abdul Syams. Jadi Nabi kata, nama hang ni bukan Abdul Syams, hamba kepada matahari. Dan sebab tu kita tidak boleh meletakkan nama-nama yang tidak membawa kepada pengertian dalam kehidupan kita. Sebab tu kadang-kadang dalam, ialah kita kata orang zaman terdahulu, kemungkinan dia meletakkan nama-nama itu nama-nama yang tidak baik, kan? Kalau kita kata kita ambil nama, kita nak bandingkan, nak letakkan, nak kaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, iaitu 99, maka perlu meletakkan Abdu, kan? Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, itu tak apa, tidak ada masalah. Dan tetapi disebut kata Abdul Syams, yakni hamba kepada matahari. Dan jadi adakah ia hamba kepada sesuatu yang dicipta oleh Allah Ta'ala? Tak boleh. Macam kita, kalau kita nak menyatakan kebenaran ataupun kita nak bersumpah, maka sumpah itu ialah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh bersumpah dengan lain daripada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bersumpah dengan kejadian yang diciptakan oleh dia, menunjukkan kepada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi kita tengok dalam surah-surah yang tertentu Allah menyebut dan berfirman wadduha wasyam dan sebagainya, maka itu Allah punya kekuasaan daripada penciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Dan tetapi dia datang kepada Nabi, Nabi tanya siapa dia, maka dia kata ana Abdul Syams, aku ni hamba matahari. Jadi Nabi ubah nama dia. Baik, ni boleh tengoklah, boleh carilah. Di antara suatu kesedihan yang tidak dapat ditanggung oleh Sayyidina Abu Hurairah ini ialah ketika mana dia berjumpa dengan ibu dia, dia minta ibu dia untuk ikut dia kepada agama Islam. Maka ibu dia juga telah mengherdik, menghina Nabi SAW. Itu di antara saat yang paling sedih dalam hidup dia. Itu Sayyidina Abu Hurairah. Baik, maka disebut kata Abu Hurairah ni ialah dia asyik bermain dengan kucing. Abahir Nabi panggil dia, dan Abahir itu pun Abu Hurairah, itu sebutan bernabi. Jadi di antara dia ni umur panjang dan banyak meriwayatkan hadis. Itu tengoklah dalam manaqib dia. Dia sebut kata manaqib imam-imam ini ialah apa dia? Kalau kita kata biodata dah ataupun peribadi dia, maka dalam Islam disebut kata manaqib Abu Hurairah, manaqib Imam Asy-Syafi'i. Manaqib ni apa dia? Ialah biodata ataupun perkara-perkara yang baik yang ada pada nama-nama tersebut. Dan maksudnya bila sebut kata manaqib ni apa dia? Semua yang terdapat dalam, kita kata nak kata biodata pun boleh, tapi lebih kepada menyebut perkara-perkara yang baik yang terdapat dalam susu ataupun peribadi dia. Kalau sebut kata manaqib Imam Asy-Syafi'i,
manaqib Imam Malik dan sebagainya, dan manaqib ini semua ni terdapat dalam keadaan disebut sebagai biodata, tapi lebih baiknya itu disebut sebagai apa? Perkara-perkara kebaikan yang ada pada nama-nama tersebut. Dalam hadis ini disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yaslamu lizi dinin dinuhu illa man haraba bi dinihi min syahiqin illa syahiq wa min hujrin illa hujrin. Baik. Akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya. Maksudnya Nabi beritahu kata satu zaman ni iman seseorang ini tidak dapat diselamatkan. Maka di situ disebut kata illa. Dia kata illa ni ada satu jalan lah. Kalau bahasa Arab disebut sebagai istisna, pengecualian. Zaman tu akan sampai. Macam kita lah, bila dah nak kahwin, terterah kahwin dah. Bila dah nak dapat anak, dapat dah. Bila dah nak apa? Nak pencen, pencen dah. Itu di antara satu akan datang suatu zaman. Disebut kata zaman itu akan datang, tetapi ada sesuatu yang illa itu. Illa tu kalau mengenai bahasa Arab sebut kata istisna. Dia mengecualikan sesuatu itu. Dia akan datang, tapi ada satu benda, satu tempat, satu tempoh yang membawa kepada sesuatu. Akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya. Iman ni kita tahu dah, banyak iman-iman ni. Iman ni banyak. Apa dia iman? An-nasafatu minal iman. Bersih sebahagian daripada iman. Apa lagi? Banyaklah iman tu. Maksudnya iman tu di antara cabang-cabang yang banyak. Cabang-cabang yang banyak tu banyak benar lah dari sudut kehidupan kita ni. Maka satu zaman ini Nabi kata akan datang satu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, kecuali bila dia lari membawa agamanya dari puncak satu gunung ke puncak gunung yang lain. Ni nak beritahu takkan kita nak naik gunung Titiwangsa dah. Bukan macam tu. Pada zahir hadis ini nak cerita kata kita nak bawa agama kita ni dengan keadaan kita menyendiri. Sebab zaman kita anggap kata zaman tu penuh dengan tak tahu dah. Keluar daripada masjid banyaklah kemaksiatan. Keluar daripada tempat-tempat ilmu kemaksiatan tu banyak. Maka bagaimana kita nak bawa tu? Maka kecuali disebut kata bila dia lari membawa agamanya dari puncak satu gunung ke puncak satu gunung yang lain, dan dari satu gua ke gua yang lain, ataupun disebut sebagai uzlah, menghilangkan kesibukan dunia yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan kita ni kalau duduk di mana, kadang-kadang hati kita ni tak teringat kepada Allah taala. Kecuali kita duduk di mana? Kita duduk di masjid, ingat pada Allah taala. Kecuali kita duduk di tempat pengajian, itu tempat-tempat yang disebut sebagai tempat ingat kita kepada Allah Ta'ala. Dan ada orang pergi ke tempat yang keseronokan, yang kadang-kadang ingat pada Allah Ta'ala. Ada, tapi sebahagian yang kecil. Kan? Di antara dia apa dia? Duduk di taman permainan, tiba-tiba teringat tak lagi nak kena azan, nak kena solat. Itu orang yang baik. Ada yang kadang-kadang luput daripada satu tempoh yang rasa biasa saja. Maka di situ sebut sebagai apa? Keimanan yang ada pada diri dia tu tipis dah. Kan? Kecuali tempat-tempat yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, khususnya tempat ibadat, masjid, surau dan seumpamanya, tempat ibadat, dan juga tempat-tempat pengajian ilmu. Maka itulah yang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut kata satu zaman tu dia akan berlaku, kan? Maka orang beriman ini dia tidak akan menyelamatkan iman dia. Dia takut pergi ke mana pun. Hari ni macam-macam hari ni. TV itu banyak channel. Kadang-kadang orang tahu apa, dengan keimanan kita yang tipis ini,
kita tekan melihat kepada yang tak elok, maka tu tipis iman kita. Kita nak lari, maka kita bawa diri kita ni bukan ke puncak gunung tak. Kalau kita bawa diri kita ke puncak gunung, kita nak makan apa? Itu faham hadis yang zahir. Tetapi kita bawa lari kepada apa? Masyarakat yang sibuk, kita bawa diri kita menyendiri kepada tempat yang lengang daripada kehidupan ataupun kehidupan dunia. Maksudnya kita pergi ke tempat-tempat yang disebut dua tadi. Dan apabila zaman itu telah tiba, maka segala mata pencarian pendapatan hidup tidak dapat diperolehi kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Yang ni pun kita takut. Di antaranya apa dia? Sumber pendapatan kita itu, kan? Dah tak ada apa dah tak ada nak buat benda yang baik dah. Maka berlakulah janji asal boleh hidup, boleh makan, boleh tidur. Yang tu ya. Itu yang. Sedangkan Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi maklum bagi tahu kepada kita, setiap daging yang tumbuh, kullu lahmin idza nabata min haramin fannar awla bih. Dan kalau hari ini kita nak tengok dari segi apa, pelaburan kita patuh syariah tak? Untuk dari segi apa lagi? Dari segi pemakanan kita patuh tak? Amalan kita yang kita buat jual beli tu patuh dah pada amalan syariah. Maka inilah yang akan menyebabkan kita, kalau dia patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ataupun istilah yang digunakan hari ini ialah patuh syariah, maka terlepaslah kita daripada menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di antara kategori orang yang beriman. Kan? Maka disebut lagi, apabila ini telah terjadi, jadi dia macam-macam lah. Dari segi apa? Bermula daripada golongan bawahan sampai dah ke golongan atasan, berlakunya sesuatu yang disebut kata hal-hal yang yang sekitar itu berkaitan dengan haram. Benda haram semua. Daripada bawah sampai ke atas, tak boleh nak buat apa dah benda tu. Dan disebut kata apabila ini terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah tadi sebab dia mengikuti kehendak isteri dan anak-anaknya. Ni kita nak kata macam mana? Pergilah ambil, nak buat macam mana, kita tak ada apa. Itu hati-hati. Sebab apa? Kalau dengan ajakan-ajakan ini, sekalipun ajakan itu membawa kepada apa? Kepada murka Allah Ta'ala, maka ni patut kita tentang. Dan kebiasaan dia, pujuk rayu ini tidak akan berlaku pada orang lain, kecuali pujuk rayu itu berlaku kepada ahli keluarga kita. Kan? Maka teringat sebagaimana berlaku kepada Amirul Mukminin, iaitu Khalifah Umar Abdul Aziz. Kan? Di saat dia ni tak ada, orang kata apa, tak ada benda, tak ada duit, tak ada harta, maka dalam di saat orang kata, contohlah kita ambil macam hari raya dah, maka ditanya dia ditanya oleh ayah dia, tadi anak dia, wahai ayah, dia kata kita ni nak dekat dah dengan hari kebesaran Islam, hari raya dah, kan? Jadi kita ni tak ada apa persediaan kita, kan? Lepas tu anak dia kata pada dia, maka dia kata, anak dia kata, kita ni ada Baitul Mal ayah, apa salahnya kalau kita pergi pinjam ke Baitul Mal, kan? Betul tak? Jadi dia pun teringat, oh betul, kita ada Baitul Mal. Dia pun berjumpa dengan pegawai Baitul Mal tu. Dia kata, wahai pegawai Baitul Mal, walaupun dia khalifah waktu tu, aku nak ambil sedikit sebagai pinjaman, kan? Baitul Mal ni untuk aku belanjakan, kan? Jadi penjaga Baitul Mal ni di antara orang yang amanah. Dia kata boleh pinjam wahai khalifah, tetapi bagaimanakah kedudukan ajal kita, dia kata, mampu dah kita membayarnya. Ni persepsi yang disebut kata pandangan yang
membawa kepada hati yang sentak. Kita boleh pinjam, tetapi ada tak jaminan untuk kita membayar balik? Tu. Maka di saat itu kita tahu bahawa Khalifah Umar Abdul Aziz ni di antara khalifah yang zuhud, kan? Yang di saat kematian dia tak tinggal apa, kan? Hanya dia tinggal untuk apa? Untuk ilmu dan pengetahuan saja untuk keluarga dia. Dan satu riwayat menyebut. Jadi bila sebut kata, pegawai kata boleh pinjam, tetapi ada jaminan tak nak bayar bila? Hak tu yang dia sebut. Terus dia balik, dia tak kata apa dah. Kalau kita buat pinjaman, kita tak fikirlah tentang bagaimana kita nak bayar tu. Kita tak tahu ajal kita, mampu tak kita. Kalau ada insurans boleh cover lah. Kalau tak ada insurans, adakah keluarga kita akan cover semua tu. Jadi itulah di antara pemikiran yang ada pada Khalifah Umar Abdul Aziz. Kalau ia tidak memiliki isteri dan anak, kalau ia tidak memiliki isteri dan anak, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak kedua orang tuanya. Ni orang bujang lah. Kalau dia tak ada anak isteri, mungkin didesak oleh orang tua dia, kan? Jadi kita nak hurai banyak ni, kita tak mau, cuma kita bagi tahu itu masing-masing ada pendapat dan pandangan sendiri. Dan kalau kita cerita kata macam ni, seolah-olah kita ambil satu bab, tetapi kita memahami setiap kita ni ada ujian yang tersendiri. Itu dia. Sebab itulah dalam hidup yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain tak sama. Sebab apa? Kehidupan dia dengan urusan dia, kehidupan kita dengan urusan kita. Dengan kita perbelanjaan kita macam ni, perbelanjaan yang macam ni, tak boleh, kita tak nak ikut dia. Cuma boleh ikut ialah panduan dari segi agama, ataupun tiru dari segi agama. Kalau dia seorang yang beribadat pada Allah Ta'ala yang begitu hebat, kita kena ikut cara dia. Cara dunia jangan ikut, cara akhirat tu kena ikut. Sebab dunia ni dia tak sama, nampak sama, jawatan kita sama, tetapi dari segi kehidupan yang dilalui oleh dia tu tak sama. Jadi kita ambil jalan apa? Ambil jalan pandang sisinya pada agama, maka dilihat apa? Kalau dia orang yang selalu buat amal ibadat, maka kita tiru dia, itu boleh. Sebab itulah Imam Al-Ghazali dia ambil panduan, dia kata melihat pada orang tua kita kena balik, melihat pada orang anak muda, anak kecil, kita kena balik. Itu orang kata apa? Cerminan daripada kehidupan yang Allah Ta'ala bagi. Tengok dia, dia ni tua dah. Tua itu bukan dilihat dari segi tak eloknya, lihat dari segi banyaknya amal ibadat dia buat. Kena rasa macam ni, dia ni tua, tapi dia ni mungkin amal ibadat dia melebihi amal ibadat aku. Maksudnya itu dilihat dari segi apa? Pandangan dilihat pada orang mengecikkan kita, jiwa kita, mengecikkan orang tahu apa? Jasad kita dari segi amal ibadat tu. Tapi kita ada tengok orang tu kita yang hebat. Itu yang tak kena tu, dia ubah sikit. Jadi tak mau macam tu. Dan jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kebinasaannya dari sebab mengikut kehendak keluarganya atau dari sebab mengikuti kehendak jirannya. Ni yang kita tengok jiran ni tengok macam ni, compare dengan kita, tak boleh benda tu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu? Sahabat ni tak faham lagi macam mana, kan? Apa yang menarik sesuatu itu kepada kebinasaan? Maka kebinasaan seseorang kerana mengikut kehendak isteri atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya atau jirannya. Lalu Nabi SAW menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Jadi maksud dia, kemampuan yang Allah Ta'ala bagi itu kalau didominasi oleh orang lain, maka akan menyebabkan kesempitan ataupun kehinaan dalam kehidupan.
Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita ni semua ada potensi, ada talent. Di antara yang disebut dalam Al-Quran apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Allah bagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bagi taklif, kemampuan yang ada pada kita mengikut kemampuan yang ada pada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang kita dah baca wirid ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Ayat ini kalau seorang pemimpin maka ayat inilah yang menjadi panduan dalam hidup dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Ayat ni kalau orang faham dari segi wirid itu, maka ayat itu membawa kepada apa? Apa-apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ialah berdasarkan kepada kemampuan yang ada pada kita. Sebab itulah di antara kehebatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, salah satu ni ada kerajaan, dan salah satu dia apa dia? Dia boleh menguasai dunia ini. Kan? Maka disebut kata bukan diberikan kehebatan kepada aku itu disebut sebagai apa? Berdasarkan kepada ilmu yang aku miliki. Ni tak boleh. Orang tanya kita, pandai nak, cerdik nak, boleh buat benda ni ya? Boleh. Sebab apa pandai? Sebab aku mengaji dengan ilmu yang ada pada aku. Tu tak boleh. Tu tak kena jawapan itu. Jawapan yang kena apa dia? Hadza min fadli rabbi. Kena ingat itu. Orang kata kita ni ada kehebatan, kita boleh mentadbir, boleh apa semua. Cuma dalam keadaan tu kita kata, itulah dulu orang suruh mengaji tak mau. Orang suruh tak boleh macam tu. Sebab apa? Itu membawa kepada takabur kita. Tetapi kita kena sebut apa? Hadza min fadli rabbi. Ini merupakan apa? Kelebihan, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada aku. Semua yang ada ni tak ada, kita tak ada apa. Allah Ta'ala bagi. Dan kalau Allah Ta'ala bagi satu nikmat, kita boleh mengurai satu benda, satu perkara-perkara yang orang ni tak boleh nak cerita. Jangan kita rasa kehebat itu berlaku dengan kita sendiri. Tentang kita baca buku banyak, kita boleh hurai apa semua, kita kata itulah kena baca buku, tak boleh. Kita kena kata hadza min fadli rabbi. Ini ayat yang sesuai untuk kita tuturkan dalam kehidupan kita apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya, maka ketika itu lalu ia terpaksa menceburkan dirinya ke jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Baik. Kadang-kadang di atas desakan sesuatu yang menyebabkan kita ni terpaksa. Ya. Dan sebab itulah Nabi SAW bagi satu doa kepada kita. Dan di antara doa itu apa dia? Wala taj'alid dunya akbara hammina. Janganlah jadikan dunia ni sebagai matlamat, tujuan kami, penting untuk kami, jangan. Dari segi apa? Kehidupan yang tidak mengikat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahudu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, qasamkan diri aku ni supaya aku takut padamu ya Allah. Kan? Sempadan yang ada pada aku ni dengan engkau ni, takut aku buat maksiat, bagi satu yang disebut sebagai qasyah. Apa dah qasyah ni? Ketakutan kita. Kan? Orang hari ni dia tidak ada satu hubungan, tidak ada khasyah. Khasyah ketakutan. Takut qasyah ni bukan takut dengan manusia, dengan apa? Dengan haiwan, dengan manusia. Qasyah ni disebut kata sesuatu yang ada sempadan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak buat satu benda yang tak elok, maka qasyah itulah yang menyekat kita daripada melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Yang tu disebut dalam kaedah-kaedah yang disebut kata takut kepada Allah Ta'ala bukan lari pada Allah Ta'ala. Betul, sifat Allah Ta'ala buat kita ni tak sama dengan yang betul. Apa dia di antara dia?
Takut kepada Allah Ta'ala kerana banyak melakukan amal ibadat pada Allah Ta'ala. Takut dengan manusia, takut dengan haiwan, maka kita akan lari. Demikian juga kita buat dosa dengan manusia, kita buat baik dengan manusia, buat baik dengan manusia. Satu hari tu kita tersilap buat jahat dengan dia. Satu itulah yang akan diambil kira oleh manusia untuk membencikan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada lain. Di saat kita buat maksiat, tiba-tiba ada satu saja kita ingat pada Allah Ta'ala, yang tu satu Allah Ta'ala tengok kita. Itu beza kehidupan yang Allah Ta'ala bagi dua keadaan kehidupan kita. Baik, itulah disebut kata satu dilihat oleh Allah Ta'ala melupai kemaksiatan yang selama mana kita buat. Apa dia? Ingat, kita taubat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala settle semua hal lama-lama. Tapi manusia buat baik, satu yang silap sikit, dia kata yang ni lah mencetuskan hubungan permasalahan yang meleraikan hubungan yang dibina selama mana yang ada. Itu beza dengan kita lah. Sebab itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kata Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman, ambillah semua yang ada, tak kiralah Muslim ataupun tidak Muslim. Kenikmatan yang ambil semua, boleh belaka. Siapa usaha dia dapat. Tapi Ar-Rahim ini Allah simpan di mana? Di hari akhirat. Maka inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca keterangan hadis. Benar sekali sabda Rasulullah SAW ini, ramai orang yang mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Benda haram dan halal ini jelas. Al-halal bayyinun wal haram bayyin wa ukhra mutasyabihat. Haram ni jelas, halal pun jelas. Tapi kesamaran itu berlaku dalam keadaan tasyabbuh, bercampur aduk, itu mutasyabbih. Jadi orang-orang yang warak ini, hal-hal yang berkaitan dengan mutasyabih ataupun syubhah ini dia tinggalkan. Namun kerana mengikuti kemahuan isteri, anak, orang tua, keluarga atau jirannya, maka dia sanggup menceburkan diri ke dalam jurang kemaksiatan demi untuk memuaskan hati mereka. Jadi kita nak ambil jalan sesuatu itu untuk kebahagiaan, maka perlu dilihat dari segi apa? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benda tu baik dari segi kehidupan manusia, tetapi syariat itu tidak baik di sisi Allah Ta'ala, maka kita jangan duk pandai-pandai. Sebab dalam urusan kehidupan kita ini ada satu yang disebut sebagai istiqarah ataupun solat istiqarah. Walaupun baik dari segi pandangan manusia, dan manusia suruh kita ambil satu jawatan, ambil satu bebanan tugas, tetapi dari segi hati kita sendiri yang menilainya berdasarkan kepada istiqarah itu. Jadi istiqarah itulah di antara memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jangan kita ambil sesuatu amanah itu akan membawa kepada keberatan dalam kehidupan kita, dan kita membawa kepada apa? Menanggung dosa-dosa yang kita tidak ketahui. Maka itu disebut dalam Islam, dalam hal-hal yang apa sekalipun, mestilah kita mengambil jalan kepada istiqarah, iaitu jalan untuk memilih ataupun memilih berpandukan kepada pemilihan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita melalui jalan istiqarah. Sekadar itulah perkongsian kita berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang sikit sebanyak adakah ia mempunyai lingkaran ataupun berlaku dalam sekitar hidup kita. Sebab itu Nabi SAW dalam satu riwayat, Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi ambil satu rotan, Nabi lukis di permukaan tanah. Kalau boleh tulis kan, Nabi buat kotak,
Ni buat kotak satu, kan? Nabi buat ni. Lebih kurang macam ni lah. Dalam lingkungan kita ini disebut sebagai ajal kita, kan? Ajal kita. Yang ni rezeki kita, yang ni keluarga kita, dan umpamanya lah. Yang keluar daripada lingkungan kotak tu, yang bentuk macam gitar tu, kan? Dia punya tu. Yang ni adalah angan-angan kita. Maka angan-angan itu dia terkeluar daripada lingkungan daripada ajal kita, kan? Sebab angan-angan ni dia tak ada ajal. Rezeki kita semua ni, kan, keluarga kita, dia lingkungan dalam ajal kita. Keluar rezeki ni, inilah angan-angan yang Nabi sebut. Angan-angan ini dia tak tahu dah kata yang ni ialah ajal. Sebab tu dia boleh apa? Dia boleh memikir luar daripada kotak pemikiran. Tapi kita hari ni buat kerja kena keluar daripada kotak pemikiran kita. Sedangkan dalam hidup kita ni, kotak pemikiran kita apa dia? Ajal kita yang sebenar. Dia tak boleh sekat sekadar dunia je. Sebab tu orang yang mencita-citakan syurga Allah Subhanahu wa taala, angan-angan dia itu ialah angan-angan beribadah kepada Allah taala. Angan pun macam mana nak buat amal ibadat, kan? Hidup dah buat amal ibadat dah, nak pergi syurga Allah taala, macam mana nak dapat syurga? Tu angan-angan bagi ahli ibadah. Dan kalau angan-angan ahli yang maksiat ini, angan-angan dia terkeluar daripada ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan itulah di antara pengisian kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di antara orang-orang yang bertakwa dan melakukan amal ibadah, insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akhiran wa zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.